وبركاته. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائهم من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة ونصح الغمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وهمي وافتح علينا معرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين. Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dipertemukan pada malam ini. Marilah jom sama-sama kita rafakkan rasa terima kasih kita kepada Allah SWT kerana memilih kita menjadi hamba-Nya yang dipilih untuk sama-sama solat berjamaah, seterusnya duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan hujan kepada kita. Walaupun kadang-kadang lebat menyebabkan kita rasa takut dan gerun, Alhamdulillah Allah masih tumpahkan air kepada kita. Walaupun ada sebilangan daripada umat Islam yang lain di atas muka bumi Allah ini, Allah uji dengan kemarau yang panjang dan kekurangan air. Alhamdulillah Allah beri kesihatan kepada kita. Tengok tak ada yang sakit, wajah-wajah yang lama saya tak jumpa. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. 2 minggu lepas kami dikejutkan dengan berita yang agak menyedihkan, kan? Malam Jumaat selepas baca Yasin, Abang Ipang yang sulung dia disebut, dia kata kita doalah yang terbaik untuk bonda, kan? Kalau dia nak baik, dia baiklah, dia kata macam tu. Betul, tepat pukul 2 pagi kami dikejutkan dengan WhatsApp daripada kakak sulung, bonda telah tiada. So tak ada nak kemari. Kan hari Jumaat dah planning dah tu. Dah lama tak jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Tahun ni kematian yang kedua. Allah uji kematian yang kedua. Dan kedua-dua kematian ini adalah kematian melibatkan bonda, mak. Yang raya itu mak kandung, yang ni mak mertua. Kan. Dan Allah uji dalam kedua-dua kematian ni tuan-tuan dan puan-puan tak sempat jumpa. Pelik kan? Tak jauh pun, Tanjung Karang je. Saya dekat Bangi, tapi tak sempat jumpa. Allahu Akbar. Allah uji tak sempat jumpa.
Masa mak saya meninggal, raya haji baru ni saya kat Cambodia. Memang tak sempat jumpa lah, nak balik pun tak ada. Tapi kali ini bukan kat Cambodia, menguruskan anak-anak, pick up seorang-seorang sampai ke kampung, betul-betul talqin sedang dibaca. Ada ipar yang seorang lagi tukang baca talqin. Tak apalah, terima dengan tu ya, tuan-tuan. Nak sebut bahawa tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai umur macam kita ni kan, kita pun tak tahu bila masa kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Cuma yang kita selalu doa, moga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah kan, maksudnya perakhiran yang baik. Dan alhamdulillah bila baru ni ibu meninggal, perakhiran cukup baik malam Jumaat kan. Kita duk cemburu ni orang kalau meninggal malam Jumaat. Jadi saya nak sebut tuan-tuan dan puan, ada salah seorang daripada sahabat saya ni, pada hari Isnin tu jumpa, ustaz nak tanya satu benda. Apa dia? Apa amalan mak ustaz boleh meninggal malam Jumaat? Oh, susah nak jawab tuan-tuan. Kita pun tak biasa tengok kan. Cuma satu je, mak saya ni, mak mertua saya ni, dia dah tak berapa ingat dah. Dia dah sering lupa kan. Kadang tanya nama kita pun berulang kali, ni siapa ya, ni siapa dia, tak ingat lah maksud dia tu. Dah sampai umur tidak berapa ingat, tetapi Quran tak lupa. Itu hebatnya tuan-tuan. Dia pegang Quran, dia boleh baca Quran. Itu kehebatan dia. Yang lain dia lupa. Nama anak pun tengok muka lama, okey. Nama menantu dia tengok tenung, okey. Cucu memang kena tanya seorang-seorang. Taklah ramai cucu dia, tapi cecahlah 75 orang. Meninggal dalam keadaan cucunya 75 orang, pasal anaknya 12 orang. Oh, ramai tuan-tuan nak cerita. Tapi nak cerita itulah tuan-tuan dan puan, bila saya ditanya apakah amalan dia sehingga Allah pilih dia untuk meninggal pada malam Jumaat, saya ingat satu benda tuan-tuan dan puan yang dia tak lupa, iaitu membaca Quran. Dalam banyak-banyak benda, Quran tu tak pernah tinggal. Dan dalam banyak benda, dia sanggup duduk dengan cucu dia untuk tasmik. Tasmik bukan sekadar baca, tasmik. Tasmik ni macam mana tuan-tuan dan puan? Dia baca kan, cucu buka Quran, semak bacaan nenek, sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Satu benda yang kami cukup cemburulah dengan amalan ini. Semoga Allah SWT meletakkannya di tempat yang terpilih bersama para solehin dan solehat. Allahu a'lam. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi kalau ikutkan membaca kitab Asas Akidah. Saya tak ingat dah muka surat apa dah tuan-tuan? 11, muka surat 11. Maksud dia kalau surat 11 ni kita berada pada tajuk hukum akal, adat dan syarak. Betul Hukum akal, adat dan syarak. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ada satu benda lagi saya nak kongsi tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan hari ni berlaku gencatan senjata 4 hari. Kan? Gencatan senjata 4 hari. Tapi tak tahulah tadi on the way nak kemari tadi, dalam perjalanan nak kemari dapat pula satu video tuan-tuan dan puan, ada 2 tokoh ni sedang dihadapkan ke mahkamah jenayah antarabangsa atas perlakuan dia yang dibuat dalam tempoh beberapa hari ni, 43 hari, 45 hari macam tu. Yang seorang tu adalah Joe Biden, kemudian yang kedua adalah Benjamin Netanyahu. Tak tahulah nanti kalau tuan-tuan dapat kan video tu, nanti boleh tengoklah. Saya pun terkejut kan, ya ke kan, berita yang mengejutkan. Okey, kenapa tuan-tuan dan puan, dalam tempoh lebih kurang 43 ke 45 hari ini, lebih kurang 13,000 nyawa telah pun terkorban. Ya, 5,000 lebih itu adalah terdiri daripada kanak-kanak. Jadi berita ni bukan berita yang baru, tapi kita boleh ikuti kita boleh ikuti dan kita boleh lihat sendiri apa yang berlaku. Cuma ada satu benda tuan-tuan dan puan, dalam banyak-banyak benda tu yang saya teramat terkesan. Apa dia tuan-tuan dan puan? Bila sebilangan daripada syahid ini kan, mayatnya direbut-rebut. Perasan tak tuan-tuan dan puan? Dalam banyak-banyak video kita tengok ada video yang menunjukkan bahawa mayat yang telah syahid ini menjadi rebutan. Menjadi perhatian sahabat-sahabat yang masih lagi hidup. Hebat tak hebat tuan-tuan dan puan? Kenapa? Kerana mayat-mayat ini Allah berikan janji yang sebenar. Dia tunjukkan kepada kita bahawa mayat ini merupakan mayat orang yang hafaz Al-Quran. Dan mayatnya adalah mayat mati syahid berbau harum. Allahu Akbar. Kita kat sini susah nak jumpa tuan-tuan tapi berlaku pada hari ini di bumi Palestin. Bukan satu 2, 3, 4, 5 banyak mayat yang begitu tuan-tuan dan puan.
Dan bila benda itu berlaku, rakan-rakannya yang masih hidup pergi dekat, kan, sentuh badan dia, walaupun dia meninggal, sentuh badan dia, cium, wangi tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah angkat bila kita lihat apa amalan dia, amalannya kerana memuliakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, tengok janji Allah itu pasti. So kita tidak terlambat sebenarnya untuk kita sama-sama, kan, baca Al-Quran, galakkan anak-anak dan cucu kita untuk baca Al-Quran. Kita sendiri juga kena baca Al-Quran. Walaupun sedikit tuan-tuan dan puan, kalau benda itu berterusan, pasti janji Allah itu pasti dia akan berlaku, tuan-tuan. So ini benda juga yang saya tengok cukup terkesan bila saya tengok, ya Allah, kan, Allah muliakan orang di sana dengan Al-Quran. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah nanti dalam perjalanan kita untuk sampai kepada tajuk-tajuk ni kita akan bincangkan lagi. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan baca muka surat yang ke-11, tajuknya tugas akal. Tugas akal. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Allahumma amin. Okey, tajuk kita adalah tugas akal, muka surat yang ke-11 . Tugas akal dalam ilmu tauhid ada 3. Kita masih lagi berbincang tentang satu ilmu yang amat penting. Okey, ilmu tauhid ni penting sebab apa? Sebab dia asas, dasar. Ilmu tauhid kita kena tahu satu persatu. Dalilnya kita kena kuasai. Dalam ilmu tauhid kita tak boleh taklid. Taklid maksud apa tuan-tuan? Kita ikut orang, tak boleh. Berbanding dengan ilmu fiqh. Dalam fiqh kita boleh taklid. Maksudnya kita boleh mengikut imam kita. Contoh ikut Imam Syafi'i. Tak tahu dalil pun tak apa. Tapi dalam tauhid tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu kita kena baca dia. Okey, tugas akal dalam ilmu tauhid ada 3. Yang pertama, menghukumkan sesuatu itu mesti ada. Tugas akal menghukumkan sesuatu itu mesti ada. Macam mana kita nak cakap kepada akal sesuatu itu mesti ada? Ini persoalan dia. Yang kedua, menghukumkan sesuatu itu mesti tiada. Lawan kepada ada adalah tiada. Kan, contoh, hukum akal kata bila pokok bergoyang mesti ada sesuatu yang menggoyangkannya. Lawannya, kalau pokok tidak bergoyang, maksudnya tiada sesuatu yang menggoyangkannya. Dapat? Kan, yang menggoyangkan tu apa? Tu banyaklah persoalan tu, kan. Sama ada kalau kita nampak macam berguk panjat, kita akan kata berguk yang menggoyangkan pokok tu. Tapi kalau berguk tidak ada, tampak pokok bergoyang, kita boleh kata dia bergoyang disebabkan ada angin. Dan kita boleh rasa desiran angin. Itu hukum akal. Boleh ke? Ke saya jawab sangat? Okey, tak apa, kita baca tuan-tuan dan puan. Kalau ada pandangan nanti tolong maklumkan tuan-tuan. Kita baca satu benda yang agak tinggi juga ni. Yang ketiga, menghukumkan sesuatu itu boleh ada atau tiada. So yang pertama ada, lawan kepada ada, tiada. Yang ketiga, menghukum sesuatu itu ada ataupun tiada. Macam tadilah kita kata pokok tu bergoyang. Kita boleh kata ada monyet, dan kita boleh kata tiada monyet, dan kita boleh kata ada atau tiada monyet itu. Kerana ada sebab yang lain. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Okey, pembahagian hukum akal. Hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, wajib akli. Apa dia wajib akli? Kemudian yang kedua, mustahil akli. Lawan kepada wajib adalah mustahil. Kena tahu macam tu. Kemudian yang ketiga, harus. So ingat bila sebut wajib, lawannya adalah mustahil. Dan perkara yang ketiga adalah pilihan, harus. Sama juga dalam ibadah kita. Ada benda yang wajib, ada benda yang haram. Kita tak kata benda wajib dalam ibadah lawannya adalah mustahil dalam ibadah, tak. Wajib lawannya haram. Tetapi ada benda yang between tu, yang kat tengah-tengah tu dipanggil harus. So yang wajib ni jelas, nampak kan? Contohnya, aqimus solat, dirikan solat. Jelas suruh buat, tinggal arahan supaya kita tinggal solat. Okey, benda yang haram pun jelas, kan? Contohnya minum arak, kan? Syurbul hamr, kan? Minum arak hukumnya haram. Jelas kan? Kemudian ada benda yang harus, tidak diarahkan untuk kita buat secara secara spesifik, dan tidak minta kita tinggalkan secara spesifik. Contohnya seperti solat sunat. Hukumnya harus dibuat. Kan? Harus dibuat. Malah dapat hukum, dapat pahala sunat apabila kita laksanakan
amalan tersebut. Okey. Wajib akli, 4 perkara yang mesti ada dan akal tidak boleh terima ketiadaannya. Maka apabila dikatakan wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam, maksudnya ialah sifat qidam itu mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud qidam, tuan-tuan? Wujud, qidam. Wujud artinya ada, qidam artinya tak ingat dah. Wujud artinya ada, kan? Kita bacakan wujud, qidam, baqa. Baqa artinya kekal. Wujud artinya ada. Qidam apa, tuan-tuan? Sudah. Tiada. Adam tak ada. Adam tiada. Kalau Adam itu tiada. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyan. Betul Betul saya pun dah tak punya ingat dah, lupa dah. Lama tak membacakan sifat 20 ni, tuan-tuan. Sifat 20. Kita belajar ada sifat 20. Inilah kita balik kita baca semula. Okey, wajib akli maksudnya dari sudut akal benda itu wajib ada. Contohnya tadi, wujudnya Allah SWT itu wajib ada. Allah itu wajib ada. Dapat Dalam kes ni disebutkan qidam. Qidam ini salah satu daripada sifat Allah SWT. Dalam sifat 20 disebutkan, kan, wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kekal. Qidam yang apa ya? Adanya Allah SWT daripada qadim, daripada asal, daripada azali. Adanya Allah SWT daripada azali. Kemudian yang kedua, mustahil akli, iaitu perkara yang mesti tiada dan akal tidak boleh terima kewujudannya. Lawan kepada ada tadi adalah tiada. Wajib lawannya adalah mustahil dalam bab akidah ini. So perkara yang mesti tiada dan akal tidak boleh terima kewujudannya, maka apabila dikatakan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala baharu, qidam lawannya baharu. Okey. Maksudnya ialah sifat baharu itu mesti tiada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat baharu ini adalah sifat bagi makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Makhluk ini maksud diciptakan dari benda yang baharu. Kalau qidam ni sejak daripada azali. So lawan kepada qidam adalah baharu. Okey? So mustahil bagi Allah SWT ini bersifat baharu. Maksudnya Allah mempunyai sifat sama macam manusia, diciptakan baharu, bukan ada sejak daripada azali. Boleh, tuan-tuan? Boleh, ya? Okey. So yang pertama tadi wajib akli dari sudut akalnya. Kemudian yang kedua mustahil dari sudut akli, ya. Kemudian yang ketiga harus dari sudut akli. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada, dan akal boleh terima kewujudan dan ketiadaannya. Seperti keadaan seseorang ada kalanya bergerak atau diam. Boleh, tuan-tuan? So harus ni maksud dia apa? Sifat kita lah, kan, perbuatan kita, kan, kita boleh bergerak, kita boleh duduk diam. Tapi kalau nak sebut tadi yang wajib akli, maksudnya Allah itu wajib ada, kan. Sifat 20 yang bagi Allah SWT itu wajib ada pada Allah SWT. Dan sifat mustahil bagi Allah SWT itu adalah mustahil bagi Allah SWT. Tapi kita tak mustahil, tuan-tuan dan puan. Okey? Malahan bagi kita harus pula, kan, untuk kita mempunyai sifat-sifat yang disebutkan Allah SWT tadi, iaitu sifat baharu, sifat bergerak, sifat beranak dan diperanakkan. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kita akan jumpa dalam surah Ikhlas menafikan tentang Allah SWT itu beranak dan diperanakkan, kan. So hujahan ini sebenarnya menyanggah pandangan Kristian yang kata bahawa sesungguhnya, tapi tak semua Kristian, sebilang Kristian kata bahawa sesungguhnya Allah itu 3, kan, Trinity. Allah itu 3. Satu Tuhan Bapa, Allah lah, the God. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Ibu. Siapa Tuhan Ibu? Maryam. Kerana Maryam melahirkan anaknya Isa tanpa bapa.
So Tuhan anak adalah Nabi Allah Isa AS. Ini adalah pandangan sebilangan daripada Kristian yang percaya kepada at-tathlith, kan, percaya kepada Trinity, percaya kepada Tuhan yang tiga. So kita menafikan, kita percaya bahawa sesungguhnya Isa itu adalah utusan Allah. Kita percaya sesungguhnya bahawa Maryam itu adalah hamba Allah yang Allah berikan kepadanya kemampuan berlainan daripada manusia yang normal, kan, berlainan daripada manusia yang normal. Allah sebut di dalam Al-Quran, kata Allah boleh jadikan Maryam ini mempunyai anak tanpa bapa, kerana itu adalah kudrah daripada Allah SWT. Okay? So dia menolaklah sanggahan daripada sebilangan yang kata bahawa sesungguhnya Nabi Allah Isa itu bertuhankan Allah. Tak, bukan begitu. Okey. Dan satu benda lagi yang kita kena faham, apabila Nabi Allah Isa disebutkan dalam hadis fitan akan dibangkitkan pada akhir zaman, kan? Ada cerita, kan? Dalam hadis fitan disebutkan Nabi Allah Isa ni nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Ketika itu orang tanya, Nabi Allah Isa ni dia jadi Nabi ke jadi pengikut Nabi Muhammad? Dia dibangkitkan pada akhir zaman, dia akan ikut Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan dia lahir sebagai Nabi, dia bawa ajaran baru. Tak, bukan begitu. Itu pun kita kena faham, ya. Perbicaraan ini ada dalam pengkisahan hadis fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan besar di mana tai bintang digunakan sebagai peluru untuk menghujani satu lagi kaum yang ada. Tai bintang ni, tuan-tuan, dulu kita tak boleh fikir macam mana tai bintang tu nak bergerak. Rupanya hari ni kita tengok bom yang dilancarkan itu, dia keluarkan api macam tai bintang yang kita tengok dekat langit bila dia bergerak. Oh, begitu sekali rupanya. Sebab itu bila kita nak memahami tafsiran itu, kita kena sesuaikan dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama. Sebab itu dalam pengujahan, sebenarnya dalam perbincangan kita yang awal, kan, dalam perbincangan kita yang awal, bila kita nak baca akidah ini, sebenarnya dia perlu bersandar kepada dalil-dalil yang qat'i. Apa dalil yang qat'i? Dalil yang memang autentik, yang memang perlu dipegang. Yang pertama adalah Al-Quran. So bila sebut Quran, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak faham Al-Quran? Berapa ramai di kalangan kita yang mampu menguasai bahasa Arab untuk faham Al-Quran? So kena tengok kitab kedua yang turun, ataupun orang kedua yang tafsirkan kandungan Quran. Siapa dia? Hadis Nabi SAW. Kan, hadis Nabi. So bila kita sebut kedua ini bukan rujukan utama, dia menolak pula pandangan sebilangan daripada orang yang berpegang hanya kepada Al-Quran. Dekat Malaysia ni ada satu kumpulan namanya kumpulan anti hadis. Tuan-tuan pernah dengar kumpulan anti hadis. Tok gurunya adalah Kasim Ahmad. Nah, ni orang ni wujud lagi, tuan-tuan hidup pada zaman kita ni. Kumpulan, maksud dia apa? Dia tolak hadis 100%. Dia nak berpegang kepada Al-Quran saja. Wah, hebat ni orang ni, hebat. Adakah dia memahami Al-Quran 100%? Itu persoalan yang paling besar. Dan kalau tuan-tuan jenis yang rajin, cuba tengok. Saya baru saja minggu lepas, saya teringat ada seorang tokoh dekat Indonesia ni, nama dia Abang Ujang Bustami. Tuan-tuan boleh tengok dia punya video, dia banyak, tuan-tuan dan puan. Apa yang dia lakukan oleh Ujang Bustami ni, dia merupakan seorang pendakwah. Dia cuba halang kerja-kerja yang tak senonoh dibuat oleh sebilangan daripada masyarakat Indonesia yang mengaku diri seorang tok guru, tapi mengajar benda-benda yang keluar daripada batasan Islam. So apa yang dibuat pada minggu lepas yang saya tengok, ramai tok guru yang dijumpa ni menyeleweng dalam ajaran mereka. Walaupun dia pakai jubah macam saya ni, tuan-tuan dan puan. Tok Iso nak pakai jubah ni, kan. Tapi begitulah keadaan dia. Pakai jubah, pakai serban, tapi menyeleweng. Apa yang diajarkan itu sebenarnya adalah tafsiran diri mereka sendiri. Ini berlaku, tuan-tuan Boleh tengok dekat YouTube, banyak ni. Boleh tengok dekat YouTube, kemudian kita cuba kaji, buat perbandingan. Sebab itu kalau kita lihat, bila disebutkan dalil yang utama adalah Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya mulakan tadi dengan Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku kepada orang Yahudi? Orang Yahudi dulu dia ada kitab dia, betul tak? Kita kalau kita ingat ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit. Yang pertama adalah, tak ingat dah, lupa. Zabur. Zabur. Kemudian
Taurat, Injil dan Al-Quran. Ketiga-tiganya telah mansuh tuan-tuan Tak ada dah, tak jumpa dah. Tak ada orang yang mampu baca tuan-tuan dan puan-puan. Sebut tak ada orang yang mampu baca. Yang tinggal satu je, Al-Quran. Dan Al-Quran ni kalau kita tengok setelah 1446 tahun daripada zaman hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita membaca Al-Quran sama sebagaimana Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku kepada agama sebelum ni? Pasal dia tidak dibaca menggunakan bahasanya yang asal. Tuan-tuan, bila sandaran hukum ini tidak dibaca menggunakan bahasa yang asal, dia akan hilang. Dan benda ini pernah berlaku tuan-tuan dan puan dalam sejarah Islam. Selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah Turki 1924. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan pernah kenal tak seorang tokoh ni, nama dia Mustafa Kamal Atatürk? Pernah dengar Pernah dengar nama ni tuan-tuan Hebat tuan-tuan dan puan. Memang hebat. Bapa Turki moden, itu julukan dia. Tapi Allah takdirkan Mustafa Kamal Atatürk mayatnya tidak diterima bumi. Memang tidak ditanam di bumi, ditanam di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Apa yang dibuat oleh Mustafa Kamal Atatürk? Dia tukar. Azan ditukar dalam bahasa Turki, tuan-tuan dan puan. Azan tukar dalam bahasa Turki. Apa lagi? Tidak dibenarkan orang Islam perempuan pakai tudung. Memang tak ada. Cuba baca sejarah Turki ni. Kita akan jumpa benda itu. Dan bila ditukar dalam bahasa Turki, siapa yang faham tentang agama Islam? Kan macam kita, azan tukar dalam bahasa Melayu. Allah, macam mana betul-betul? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Oh, kan. Tapi kalau dilagukan tu mungkin sedap lah tuan-tuan dan puan. Tapi bila ditukar, kita dapat roh tak agak-agaknya? Apa ni kan? Kita macam pelik sikit kan? Tapi itu yang dibuat oleh Mustafa Kamal Atatürk. Dia tukar tuan-tuan, dia tukar. So itu juga yang berlaku kepada umat yang terdahulu, terutamanya bangsa Yahudi. Apa yang ditukar tuan-tuan dan puan? Kandungan kitab dia. Bila ada ahli keluarga dia buat maksiat, buat salah, okey, dia baca kitab, dia kata, oh ni tafsiran dia macam ni, untuk keluarga kita tak kena, yang kena ni untuk orang biasa. Ada jadi macam itu. So ini yang berlaku. Sebab itu kita tengok kan banyak penipuan berlaku. Kita pernah baca sejarah Eropah, zaman kegelapan di Eropah. Apa yang berlaku? Golongan yang berada dekat dia panggil kanisa ni apa? Kanisa ni apa? Kejap. Apa kanisa tuan-tuan? Sampai terlupa dia buat kanisa. Allahumma salli ala Muhammad. Baca Arab ni ingat masa Melayu lupa. Gereja. Allah nak sebut gereja tuan-tuan. Golongan gereja ini menguasai dunia dengan kefahaman mereka sendiri. Dengan kepentingan diri mereka. Kepentingan diri mereka tuan-tuan. Maksud dia apa? Okey, sebenarnya golongan yang paling, ini contoh tuan-tuan, golongan yang paling mulia dekat dunia ni adalah bangsa kita. Ini berlaku kepada bangsa Yahudi tuan-tuan. Bangsa Yahudi, mereka kata mereka adalah the chosen one. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Sebab tu kalau kita lihat pada hari ni apa yang berlaku, orang bangsa Yahudi, dia cuba dikuasai dunia. Dan banyak sebenarnya kalau kita lihat. Itu yang pertama Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis Nabi SAW. Sebab itu dalam banyak perkara bila kita sebut hadis Nabi, sebenarnya hadis Nabi itu juga bila disusun dikumpulkan kan, yang masyhur ada enam kitab hadis yang kita kena tahu tuan-tuan dan puan. Paling atas sekali adalah Sahihul Bukhari. Kemudian yang kedua Muslim. Ketiga Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi. 6. Ada yang lain, ada tuan-tuan dan puan. Kerana dia peringkat satu lagi kalau kita lihat, Syiah juga ada kitab hadisnya sendiri. Tuan-tuan dan puan, pernah dengar pun Syiah tuan-tuan Pernah dengar kan? Syiah pernah dengar kan? Syiah pun ada dia kitab hadis sendiri. Bukan sekadar hadis, dia juga ada kitab tafsirnya sendiri. Nak cerita tuan-tuan dan puan, banyak sebenarnya yang kita perlu tahu kan? Kita perlu tahu. Sebab itu barangkali bila Nabi sebutkan umat terdahulu berpecah kepada 72 golongan, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, kata Nabi SAW. Apa dia? Ahli sunnah wal jamaah, kata Nabi. Sebab itu kita ni bila berbicarakan, semua orang nak mengaku dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Kan persoalannya siapakah dia ahli sunnah wal jamaah? Itu yang kita kena cari tuan-tuan dan puan. Tapi basic ni saya nak sebut tuan-tuan dan puan, yang mana ikut ajaran Nabi SAW yang asal sampai hari ni,
Itu adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. So kena tengok tuan-tuan dan puan. Pada zaman Nabi SAW, apa yang Nabi buat? Kan? Apa yang Nabi buat? Amalan apa yang Nabi dan para sahabat buat? Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, para sahabat Nabi SAW tidak akan bertanya kepada Nabi SAW apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam majlis Nabi SAW. Sehingga kan para sahabat ini begitu nak tahu benda-benda baru, dia kena tunggu orang-orang Arab, Badui yang daripada kampung kan, daripada cukup mana datang ke majlis Nabi, kemudian tanya soalan. Kenapa? Kerana dia nak tahu ilmu baru. Kerana sahabat Nabi ni sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka ikut kata Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana ketika itu para sahabat memang berada bersama dengan orang yang akan terima wahyu direct daripada Allah SWT. Ada masalah timbul, Allah akan hantar Jibril AS jumpa kepada Nabi, bawa jawapan kepada masalah yang timbul. Bila ada soalan datang daripada orang Quraisy, Nabi tak boleh jawab, Allah akan hantar malaikat Jibril untuk bawa jawapan kepada Nabi SAW. Sebab itu kalau kita baca sirah Nabi, kita akan jumpa dalam banyak keadaan ketika Nabi sedang sampaikan kuliah, tiba-tiba habis senyap, tunduk berpeluh-peluh. Ni dalam riwayat berpeluh-peluh. Sahabat tahu ni mesti ada something. Bila dah habis baru dia cerita kepada para sahabat. Kan? Ini cerita tuan-tuan dan puan, cerita. Yang pertama tadi kita kena tengok rujukannya, yang pertama Quran, kemudian yang kedua sunnah, hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga kepada tuan-tuan dan puan, ijma'. Ijma' perkara yang disepakati oleh para ulama. Ijma'. Kan kita nak cari kesepakatan para ulama dalam sesuatu benda. Banyak tuan-tuan dan puan kalau kita lihat. Okey, antaranya apa dia tuan-tuan dan puan yang diijma'kan oleh para ulama? Ingat? Tak ingat? Lupa. Kan? Banyak saya nak sebutkan banyak. Lepas ijma', kemudian yang keempat kias. Kemudian masalihul mursalah. Dan ini 5 benda lah yang disepakati oleh para ulama menjadi rujukan utama kepada orang Islam untuk kita untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam banyak keadaan ni bila kita nak merujuk kepada sesuatu, pertama buka Quran dahulu. Kenapa? Di dalam Al-Quran banyak pula nanti kita akan jumpa antaranya ayat mutasyabihat, ayat yang ada double meaning. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan. Yadullah fawqa aydihim. Kan? Yadullah fawqa aydihim. Kalau kita nak terjemahkan satu-satu, yad tangan, fawqa di atas, aydihim aidun, yad tangan, kemudian fawqa di atas, aydihim ni lah tangan-tangan, jamak kepada perkataan yad tadi. Him rujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, dhamir yang menunjukkan kata ganti nama yang menunjukkan kumpulan yang besar. So kalau kita nak terjemahkan, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tuan-tuan, apa maksud dia? Kalau dalam bab akidah kita gambarkan bahawa Allah itu ada tangan, Allah tuan. Gone tuan-tuan dan puan. Kan? Kenapa? Kerana kita memberi sifat makhluk kepada Allah SWT. Tangan itu adalah sifat makhluk, kan? Tangan itu adalah sifat makhluk. Kita sebut tadi, kan? Tangan itu adalah benda yang baharu, sedangkan Allah ini qadim sifatnya. Sebab itu bila disebutkan yadullah fawqa aydihim, kena tengok tafsiran para ulama. Apa ulama kata tentang yadullah fawqa aydihim? Ini merupakan salah satu daripada perbincangan yang hangat bab akidah. Tuan-tuan pasal tak terjemahkan tadi. Kan itu dipanggil ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada double meaning. Sama juga yang biasa kita dengar, Allahumma shalli ala Muhammad. Dah bunyi dah tengah semangat ni. Okey, saya berhenti kat situ tuan-tuan. Kalau masuk lagi satu ni alamat sampai pukul 10 nanti. Okey, jadullah fawqa aydihim tuan-tuan Maksud dia kat situ bila ulama menafsirkan maksud dia, sebenarnya yad kat situ maksudnya adalah kekuasaan. Kalau kita terjemahkan betul kekuasaan Allah berada di atas tangan-tangan kamu. Masuk akal tak tuan-tuan? Masuk akal. Dia bukanlah jadi mustahil akli kan? Pasal kita sebut tadi, kalau mustahil bagi Allah benda yang baharu, tangan tadi. Kalau kita tangan Allah, maksudnya kita beri sifat makhluk kepada Allah SWT. Dan itu adalah satu benda yang mustahil dan tertolak. Tuan-tuan dapat
So kita nak kaitkan tuan-tuan puan pembahagian hukum akal ni tadi, ada yang wajib akli, ada yang mustahil akli, kemudian ada yang harus akli. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Semoga kita dapat manfaat daripada perbincangan ini tuan-tuan dan puan. Balik nanti kalau sempat baca tuan-tuan dan puan Nanti kalau kuliah saya lagi, kalau ada lagi ustaz rasa macam salah lah ustaz cakap tu. Okey, kita bincang tuan-tuan dan puan. Saya okey tuan-tuan, tak masalah itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.